dan pendekatan-pendekatan kita yang ada. Jadi ASEAN menggunakan pendekatan yang membina ataupun constructive engagement dalam menangani isu-isu di dalam kalangan negara-negara kita. Saya akan bercakap lagi mengenai ASEAN sebentar saja lagi, tapi sebelum itu saya nak bertanyakan Datuk Seri mengenai suara yang boleh dibawakan Malaysia selaku negara anggota OIC yang kita lihat setelah sekian lamanya mungkin kurang berkesan dari segi menyuarakan isu-isu yang penting buat negara anggota. Mungkinkah platform PBB ini sesuatu yang boleh digunakan Malaysia sekiranya kita berjaya? To be honest with you, secara seluruhnya saya tidak begitu menaruh harapan pada OIC. Dan oleh kerana apa yang berlaku di Egypt, apa yang berlaku di Syria, saya berpendapat bahawa OIC boleh memainkan peranan yang lebih penting daripada apa yang kita usahakan. Dan oleh itu, pada suatu ketika dulu apabila Syria dan juga Mesir, Egypt menghadapi masalah konflik, saya telah pun menulis surat pada Secretary General OIC supaya mengadakan satu perbincangan khusus tentang mencari jalan penyelesaian konflik-konflik yang berada atau berlaku di negara-negara ini. Tapi malangnya negara-negara OIC yang lain yang mempunyai kepentingan enggan mengadakan perbincangan khusus yang kita harapkan. Biarpun ada usaha-usaha yang dilakukan, tapi saya berpendapat bahawa OIC harus, yang saya katakan tadi, harus mengambil langkah-langkah yang boleh membantu negara-negara Islam. Dan konflik-konflik negara Islam ini sebaik mungkin boleh diselesaikan oleh umat Islam sendiri. Dan saya berharap bahawa dalam masyarakat-masyarakat yang akan datang dengan dalam OIC, Malaysia akan mempertengahkan idea-idea cara macam mana penglibatan OIC, dan juga bukan saja untuk memendung konflik itu, tapi cara kita memulihkan selepas peperangan ataupun selepas konflik ini. Dan Malaysia telah pun dalam masa kita jadi pengurusi, kita telah mengutamakan langkah-langkah cara macam mana kita membantu ekonomi umat Islam yang telah pun mengarungi masalah konflik ini. Jadi saya berpendapat bahawa biarpun melalui PBB, tapi secara tulus, secara orang kata direct, secara langsung, peranan Malaysia ini boleh kita juga sampaikan melalui OIC, oleh kerana kita adalah di antara negara ataupun anggota OIC. Dan I'm hoping that kita akan mengadakan masyarakat secepat mungkin. Datuk Seri, kalau kita lihat dulu semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir, kita dianggap sebagai jurucakap dunia ketiga. Kita bercakap, kita lantang menyuarakan hak rakyat Palestin dan sebagainya. Jadi apa yang telah berlaku sekarang? Kita tak lihat peranan ataupun perkara itu menonjol lagi seperti mana dahulu. Adakah kita mengalami satu perubahan pada dasar luar kita, atau mungkin ada sesuatu yang Datuk Seri boleh terangkan? Mungkin negara-negara ini telah pun belajar daripada Tun Dr. Mahathir yang lentang menyuarakan tentang kepentingan kedaulatan negara. Dan sedikit sebanyak saya berpendapat bahawa dalam Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia, ketika itu telah pun orang kata menjadi champion of the third world. Jadi saya berpendapat bahawa negara-negara tersebut di antaranya telah pun berani menyuarakan tentang kedudukan mereka. Dan seperkara lagi keadaan sudah berubah. Keadaan sudah berubah di mana setiap negara keutamaannya ialah untuk menjaga kedaulatan negara masing-masing. Jadi setiap negara mempunyai kepentingan, dan ada di antara kepentingan itu berbeza. Jadi suara yang diutarakan oleh Malaysia pada hari ini barangkali berbeza daripada yang lalu, oleh kerana barangkali di negara-negara Afrika itu mempunyai pengutamaan yang berbeza daripada yang dulu. Tapi walau bagaimanapun bahawa pandangan Malaysia masih dihormati di rantau-rantau ataupun benua Afrika, dan juga di Latin Amerika dan tempat-tempat yang kita masih mempunyai orang kata pengaruh dan kepercayaan negara-negara itu terhadap kemampuan kita. Okay, Datuk Seri, kita akan berehat sekali lagi
Kita akan kembali selepas ini. Saya akan tanyakan Datuk Seri kenapa pentingnya Malaysia menduduki kerusi UNSC ini dan apakah kepentingannya kepada rakyat. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Bila sakit tekak, ia petanda badan saya perlukan lebih rehat. Tak mungkin. Untuk kelegaan pantas, guna Strepsils. Formula 2 tindakan berubatnya menentang jangkitan dan meredakan untuk kelegaan berpanjangan. Strepsils, inilah pilihan saya untuk hidup sihat. Nyanyi dan menang RM10,000. Layari strepsils.com.my untuk keterangan lanjut. Ingin menjadi sebahagian daripada penggerak revolusi dakwah di Malaysia? Jika anda memenuhi syarat-syarat tertera, bawa bersama gambar berukuran postcard ke uji bakat da'i di lokasi-lokasi berikut. Da'i, pendakwah milenial, eksklusif di TV3. Kerja rumah untuk Jumaat ni, subjeknya ialah fizik. F-I-Z-I-K. Oh, 16 Mei, subjeknya ialah M-H-I. Istimewa sempena Hari Guru. Untuk 16 Mei, M-H-I akan bersiaran secara langsung dari Kolej Vokasional Kajang. Bagus. Kolej Vokasional Kajang. Dari jam 7 pagi hingga 9 pagi. Bertemu kembali dalam soal jawab. Datuk Seri, sebelum kita berehat tadi saya ada bertanyakan kepada Datuk Seri mengenai kepentingan hasrat Malaysia untuk menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB ini. Rakyat mungkin tak nampak kepentingannya, tak lihat mengapa perkara ini boleh membawa apa-apa manfaat kepada mereka. Jadi mungkin Datuk Seri boleh perjelaskan signifikannya kerusi yang akan dipegang Malaysia ini sekiranya berjaya. Ya, saya sebagai ahli Majlis Keselamatan PBB, Malaysia mempunyai peluang yang amat baik untuk memainkan peranan yang lebih aktif dan menyumbang kepada usaha memelihara keamanan dan keselamatan sejagat. Ini yang rakyat kadang-kala tidak melihat, bahawa peranaan sesebuah negara itu, dan di ketika ini Malaysia umpamanya, apabila kita menjadi keahlian dalam Majlis Keselamatan PBB, juga kita memberi sumbangan dan mempunyai peluang untuk mengutarakan pendapat-pendapat kita dan pendekatan-pendekatan yang harus kita usahakan ataupun kita utamakan dan untuk memelihara keamanan kita. Dan saya ingat satu daripada kurnia ataupun yang tidak ada lebih baik daripada sesuatu melainkan daripada keselamatan dan keamanan negara. Dan peranan Malaysia sebagai anggota PBB, kita akan berusaha dan mengutarakan pendirian kita dan bekerjasama dengan anggota-anggota yang lain supaya dapat menjamin keselamatan sejagat dan berteraskan prinsip kedamaian dan kesederhanaan. Ini yang akan kita utarakan. Dan saya percaya bahawa rakyat Malaysia akan berterima kasih. Rakyat Malaysia akan berterima kasih sekiranya keamanan dan keselamatan negara kita ini dapat ditadbir dengan baik. Dan kalau kita melihat, saya telah pergi beberapa buah negara yang mengalami konflik-konflik. Dan saya telah pun berdoa jangan sampai kita, negara kita atau rakyat kita mengalami masalah yang penderitaan yang dihadapi oleh negara-negara dan rakyat-rakyat yang dalam negara yang mengalami konflik pada ketika ini. Jadi sebagai sebuah negara dagang, kita itulah kata trading nation, dan keamanan dan keselamatan dunia itu amat penting bagi Malaysia. Dan dengan terpeliharanya keamanan dan keselamatan sejagat, maka negara kita dapat terus memupuk dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Dan di rantau kita macam South China Sea, Laut Cina Selatan ini, yang diantara orang kata laluan perkapalan atau trading route yang begitu sibuk, diantara tersibuk di dunia. Maka kalau ada orang kata keamanan, kalau ada keselamatan, maka hubungan kita dengan negara-negara lain, dagang yang lain,
dan produk-produk yang kita hendak jual ke negara-negara lain dengan adanya keselamatan dan keamanan ini, maka secara langsung Malaysia dan rakyat Malaysia menerima orang katakan satu nikmat, satu nikmat yang di mana beberapa negara pada ketika ini tidak mendapat nikmat seumpama itu. Ya. Jadi bermakna kuasa sebagai satu negara anggota yang menduduki UNSC dan satu negara yang sebagai ahli biasa dalam PBB itu jelas berbeza ya Datuk Seri dari segi terjemahannya macam mana? Apabila kita menjadi anggota PBB itu, kita dapat menyuarakan secara langsung. Pasal dalam anggota keselamatan PBB itu terdiri daripada 5 kursi tetap. Yang dipanggilkan sebagai P5 dan 10 yang tidak tetap. Jadi kita adalah di antara 15 buah negara yang terlibat secara langsung tentang mencari keamanan dan keselamatan negara di seluruh dunia. Jadi melalui itu kita dapat mengutarakan pendapat kita, pendirian kita secara langsung. Dan kalaulah sekiranya kita macam sekarang kita tidak dalam keanggotaan itu, maka kita tidak dapat menyuarakan secara langsung pada selain daripada kita mengutarakan melalui UNGA, United Nations General Assembly itu. So daripada segi orang kata manfaat itu, dari segi penglibatan kita secara langsung, saya ingat inilah satu-satunya yang kita berhasrat menjadi anggota yang tidak tetap di PBB. Datuk Seri, kita lihat kepincangan di dunia sekarang ni bukan saja kita fokuskan kepada isu-isu keselamatan. Sekarang ni ada isu-isu keselamatan yang bukan tradisi. Kita lihat mungkin sumber ataupun kebangkitan kemarahan orang ramai mungkin berpunca daripada hal alam sekitar, kekurangan makanan, soal kemiskinan dan sebagainya. Juga mereka boleh menggugat kestabilan dan keamanan sesebuah negara. Bagaimana Datuk Seri, apa pandangan Datuk Seri mengenai ancaman seperti ini dan apa yang UNSC ataupun Majlis Keselamatan boleh lakukan untuk to handle these issues? Ini juga di antara perkara yang kita hendak utarakan daripada segi definisi ancaman keselamatan di abad ke-21 ini telah pun diperluaskan untuk merangkumi ini akibat bencana dan juga kekurangan sumber alam sekitar. Dan food security ini yang kita selalu utarakan daripada segi bahawa saya agak bimbang apabila membaca surat khabar bahawa El Nino akan berlaku di negara kita. Dan dari segi kalau kita kan ini ancaman bukan tradisi ini. Di antaranya kalau kekurangan makanan juga akan mengakibatkan bahawa sebuah negara itu tidak akan orang kata aman. Jadi kita juga bahawa masalah-masalah seumpama ini di antaranya perubahan iklim haruslah ditengani dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Oleh kerana kalau bukan saja perubahan iklim itu sepatutnya meningkatkan suhu panas, tapi juga akan mengakibatkan produktiviti kita daripada agro products kita akan terjejas. Dan apabila kekurangan makanan, maka ianya juga menjadi satu ancaman pada ketenteraman dan keselamatan sesebuah negara. Jadi di peringkat UNSC perkara ini boleh diutarakan dan kita boleh mencari resolusi bersama, begitu? Ya, kita akan utarakan dan kita akan mencadangkan langkah-langkah yang kita harap boleh membantu dari segi kelemahan-kelemahan yang ada. Dan ada juga di antaranya bahawa negara-negara yang besar mempunyai kepentingan-kepentingan, dan daripada itu ini dari segi climate change ini mereka enggan mengambil sesuatu langkah yang boleh orang kata membendung sedikit sebanyak keadaan yang nyata, tetapi oleh kerana mereka mempunyai orang kata interest ataupun mengurangkan the emission of greenhouse gases yang boleh mengakibatkan menaikkan suhu dan juga pollution yang lain-lainnya. Dan apabila mereka enggan mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan, maka ianya juga akan memberi ancaman pada seluruh dunia. Jadi kalau kalau kita tidak mengambil langkah yang sewajarnya, maka dalam abad ke-21 ini ancaman seumpama itu akan menjadi realiti. Dari segi aspek terorisme pula, bagaimana Datuk Seri melihat dan menilai isu security dan keselamatan dunia, terutamanya di rantau Asia ni?
Kita masyarakat antarabangsa memang mengetahui pendirian Malaysia tentang terorisme ini, dan kita mengutuk segala tindakan dan juga kaedah atau amalan keganasan atau terorisme ini. Dan bagi mengekang ancaman terorisme ini, Malaysia telah pun mencadangkan supaya masyarakat